Pepatah Melayu ada mengatakan melentur buluh biarlah dari rebungnya. Namun bagaimana aplikasi dalam kehidupan kita seharian? Betul tak Amna? Betul. Betul. Kita nak melahirkan generasi Rabbani, generasi ulul albab ini bukan satu yang mudah. Bukan yang mudah, ya. Bukan satu perkara yang mudah. Namun bagaimana untuk mempraktiskannya? Bersama-sama kami di studio tengah hari ini adalah Puan Zaliza Alias, seorang pengasas jenis Aulad. Selamat datang Puan. Selamat datang. Terima kasih Syafiq, Amna. Terima kasih bersama kami dalam rancangan Assalamualaikum tengah hari ini. Assalamualaikum. Okey Puan, bercakap tentang jenis Aulad sendiri. Okey. Adalah salah satu pusat, boleh dikatakan, pendidikan awal kepada anak-anak. Jadi bagaimana Puan merasakan bahawa kita nak mendidik anak-anak ni perlu kepada satu sistem yang betul? Okey. Kalau kita kata sistem Syafiq, Amna, pertama sekali adalah tentang keseimbangan lah. Keseimbangan. Jadi perlu ada keseimbangan dari segi pendidikan tu, dari segi akademiknya, dari segi perkembangan spiritualnya. Okey, akademik tu perkembangan mental lah, spiritual dan juga emosi. Jadi semua ni perlu, dan fizikal. Jadi perlu ada keseimbangan. Maksudnya perlu ada lah. Jadi seperti di jenis Aulad, kami ada menekankan jenis Aulad adalah sebuah perkembangan kanak-kanak yang berkonsepkan Islamik dari segi keseluruhan proses pembelajaran dan dari segi pengisiannya content is content dan berteraskan Inggeris sebagai bahasa pengantar. Jadi itu keseluruhan konsep lah. Jadi melalui konsep ni dengan segala pengisian tu kita seimbangkan perkembangan kanak-kanak tersebut. Maksudnya ada anak-anak ni dibezakan dari umur berusia dari awal sejak 3 tahun lagi ya? Okey, kita buka daripada usia 3 tahun hingga 6 tahun. Memang itu biasanya usia prasekolah lah. Terutamanya dari umur 4 hingga 6 tahun. Dan apa pendapat Puan sendiri bila orang cakap tanggungjawab untuk membentuk melentur buluh ni diberikan 100% kepada pihak sekolah. Maksudnya kalau gagal tadika tu, gagal lah mereka. Okey. Memang tentunya pendapat ni salah lah kan. Sebab kita sebagai sekolah, kita cuma mempunyai masa berapa jam saja kan dengan kanak-kanak. Tapi walaupun sungguh pun beberapa jam saja, waktu ni memang sangat penting lah. Memang waktu yang perlu pengisian yang sangat dengan sepenuhnya. Tapi tanpa sokongan ibu bapa di rumah, perkembangan kanak-kanak tu kita boleh nampak tau beza dia. Beza kanak-kanak yang ada sokongan dengan dari ibu bapa di rumah dengan kanak-kanak yang tidak diberi sokongan oleh ibu bapa di rumah, memang ada beza perkembangannya walau bagaimana bagus sekalipun tadika tersebut. Kerana sokongan dari ibu bapa ni dia bukan sokongan dari segi seperti yang sebutkan tadi, keseimbangan tu kan, bukan dari segi sokongan konten aja ataupun mental saja. Dia persokongan tu dia rasa emosi dia sekali. Bila contohnya bila ibu bapa tu membaca dengan anak kan, bila membaca dia bukan sahaja membaca, mengajar perkataan di dalam buku tersebut. Bila dia membaca tu dia juga bawakan sekali sikap sikap dia sebagai seorang ibu. Kalau seorang yang ibu yang tengah baca, bawakan sikapnya sekali sebagai seorang ibu, nada, cara dia berinteraksi dengan anak dengan buku tu, semua sekali berada di situ. Jadi perkembangan anak tu memang lain kalau dengan ada sokongan dari ibu bapa di rumah. Tentunya di sekolah juga seperti di jenis Aulad, kita juga ada buat program pembelajaran yang begitu yang penuh interaksi dengan kanak-kanak. Jadi kita bukan nak melahirkan kanak-kanak yang kata cepat membaca kan. Sekarang ramai ibu bapa dia ukur sama ada tadi soalan kata berjaya atau tidak bergantung pada sekolah kan. Ramai bapa dia lihat bahawa kerjaan kanak-kanak anak tersebut apabila dia cepat membaca.
Okay, kalau ini berlaku, kalau kita lihat, kita mahu anak kita cepat baca, anak-anak tu akan jadi cepat bosan. Kerana dia cuma cepat baca, tapi dia tidak minat. It's not an avid reader, just a fast reader. You know, so dia jadi seorang yang cepat membaca, tapi dia tak boleh nak faham, dia tak boleh nak ada minat. Maksudnya membaca sahaja. Dia lain tak boleh dia dapat. tak boleh nak cerita-cerita dengan kita. Sikap-sikap yang lain yang seperti saya sebutkan tadi, yang bersama-sama dengan aktiviti membaca tersebut tidak ada pada kanak-kanak tersebut. Dia cuma ada pada mental je, cepat membaca. Jadi kalau sebut tentang keseimbangan yang tadi kalau awal-awal tadi kita sebut, jadi bagaimana Puan sendiri di jenis aulad menseimbangkan pendidikan, kalau tadi Puan sebut bahasa pengantar bahasa Inggeris. Ya, saya. Bagaimana pula sistem pendidikan agama khususnya yang diterapkan dalam jenis aulad ni? Okey. Sistem agama tu perlu dari keseluruhan. Keseluruhan konsep pembelajaran adalah Islamik. Daripada mula melangkah masuk ke dalam sekolah, hingga lah ke akhirnya dengan waktu rehat ke, nak pergi bilik air ke. Islam is a way of life kan, cara hidup kan. Jadi keseluruhan konsep adalah Islamik. Tentunya adalah juga program solat ya. Kita sebagai ibu bapa, saya sendiri kalau saya tak hantar anak saya ke jenis aulat, saya rasa saya sendiri sebagai seorang ibu yang sibuk, saya sendiri tak ada masa untuk untuk ajar anak saya solat mulalah dengan doa iftitah lah apa semua kan. Kira apa orang kata dah hafal semua, bukan saja hafal dan tahu cara sebutan yang betul kan. Saya mungkin tak ada masa. Saya mungkin ada masa untuk kita sebagai ibu kan, kita benda-benda lain lah pula kan. Jadi memang perlu penekanan pada Islamik tu. Ada mereka diajar bahasa Arab sebagai bahasa syurga? Bahasa Arab diberi penekanan sebagai exposure, atau pendedahan lah maksud saya, pendedahan exposure di dalam bentuk hafazan. Begitu. Jadi dia ataupun dalam doa-doa yang dibaca, jadi dia tahu makna daripada doa tersebut dari segi maksudnya bukan dari segi nahu. Simple-simple lah. Dia dari segi pendedahan. Mungkin sedikit dapat kita kongsikan bersama dengan semua penonton bagaimana jenis aulad berkembang dan bagaimana sistem pendidikan yang telah diberikan oleh pengasas ni Puan Zaliza Alias. Jenis aulad ni saya tengok bila saya kaji balik, dia adalah satu sistem pembelajaran yang baru untuk kanak-kanak yang masih lagi muda. Kiranya sangat sesuai lah kalau kita nak melentur buluh biarlah daripada rebungnya. Apapun kita ucapkan terima kasih kepada Puan Zaliza Alias kerana sudah bersama kami dalam rancangan Assalamualaikum. Sedikit dapat kita berkongsi bersama-sama. Apapun insya-Allah kita istirahat seketika, kita kembali sejurus nanti.